Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 orang hari ni, tak apa. Waalaikumsalam. Okay, okay, lepas ni ada yang masuk lagi, tak apa kita terus ya. Macam mana tugasan yang saya bagi tu, saya tak check lagi dekat Ponok Guide lagi tu, ada yang dah hantar ke macam mana? Saya belum hantar lagi tu. Tak apa, tak apa. Apa, yang penting dah ambil lah. Yang penting dah ambil. Okay, so hari ni mula-mula sekali sebelum kita hari tu, minggu lepas, kita dah bincang tentang macam mana kita nak baca alat pengukuran itu apa nama dia? Vernier caliper ataupun angkut vernier ya. Angkut vernier itu. So saya dah bagi dah latihan cara membaca. Cara membaca maksudnya ukuran yang perlu awak baca lah. Line ya. So, tak maklum ada sedih kalau lalu. Sebabnya kalau apa, kalau tak dibaca angkut vernier ni memang masalah lah ya. Sebab dia angkut vernier, okey angkut vernier boleh baca sehingga berapa, dia beri kepekaan dia 0.0 nilai paling kecil dia boleh baca berapa, ingat tak balik? Sifar perpuluhan sifar 1. Okey, sentimeter ya, 0.01 sentimeter. Oh, memang sebut sifar je, sama je. Mana dia? Okey, belakang ni. Okey, ni saya ulang balik lah ya. So sekarang ni angkut vernier ni kita boleh baca. Okey, dia ada ragum, ada 2 ragum ya, ada 7 ni, satu ragum dalam, satu ragum luar. Okey, dia ada skala utama, kemudian ada skala vernier. Skala vernier skala kecil lah, satu segatan tu 0.01 cm. Okay, kalau nak baca dia, baca dulu skala utama, kemudian baru baca skala vernier, campurkan dia, dapatlah bacaan ya. Okay. So hari tu, sekejap je, mana dia saya letak. Saya letak latihan kita itu. Satu kreatif. Tak ada. Dalam download. Okey, ni dia. Besarkan dulu, saya besarkan dulu. Okay, kalau ikut pada yang saya bagi latihan awak, yang awak ambil di Pondok Guard tu, yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, saya dah bagikan contoh dia. Dah. Okay, kita bincang soalan nombor 4 ya. Kita bincang soalan nombor 4. Okey. Okay. Saya zoom ni nampak ya? Ke nak besar lagi? Nampak. Nampak dah. Nampak ya? Nampak tu. Okey. Allah. Ini sedikit kecil apanya. Okey, nombor 4. Nombor 4 kita baca dekat skala utama. Skala utama ini berapa 1.0 lah kan? Okey, 1.0. Berapa besarnya? Oh, dia jadi kecil macam tu je. Dia tak boleh buat. Dia tak boleh, tak apalah, awak sini awak rujuk pada awak punya tu ya. Awak rujuk pada awak punya kertas. Okey. Boleh bagi kecil ni.
Bukan kat bawah, kat bawah. 20, 20, tambah 20. 2 kali 20. Tambah 3 kali ni kan 20. Kosong tambah kosong tambah kosong tambah kosong berapa? Okey, so nombor 4, bacaan skala utama dia 1.0 tambah dengan, okey, dia punya pada skala linear yang rapatnya berapa tu? 6 kan? 6 ya? 6 cikgu. So 6 darab dengan 0.01, so dapatlah 1.06 cm ya. Ini nombor 4. Okey. Nombor 5, kalau awak tak faham terus tanya ya. Saya cepat sebab soal kita ada selalu banyak soalan ni. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 ni dekat mana ni? Ni 5.3 ya. 5.3 skala utama dia. Skala linear dia ialah dekat 1 kan. So 1 darab 0.01 dapatlah 5.31 cm. Okey, nombor 6. Nombor 6 dekat mana ni? Dekat 98, 3.8. 3.8 tambah dengan, okey, tengok yang rapat mana dia yang rapat, yang straight ialah dekat nombor 3 kan. Nombor 3, so 3 lah. Darab dengan 0.01, so dapatlah 3.81. Sorry. 3.83 lah. Sentimeter. Okey, itu nombor 6. Okey. Sebab besar sangat ya. Nombor 7. Nombor 7 dia dekat mana tu? Dia dekat ni 5. Bukan 5 ya. Dia skala 5, 4. 4.5, 4.4, 4.3, 4.2. 4.2 ya. So skala utama dia dekat 4.2. 4.2 campur dengan yang straightnya ialah dekat 7 kan. 7 darab dengan 0.01 dapatlah 4.27 cm ya. Nombor 8. Nombor 8 kosong ni dia dekat sini. Okey, dekat 7. So 7 ada orang masuk. Saya dengar ada masuk. Okey, Rukiah Jumaat. Saya lupa dah saya. Rukiah Jumaat ni siapa ya? Amir. Amir ya? Mana Amir? Daniel Amir. Okey. Kalau saya terdengar lah ya. Jadi lepas ni masa kita nak beri kelas kan, saya tanya semula lah siapa yang kehadiran ya. Kehadiran. Okey, sambung nombor 8 tu tadi. Nombor 8, 7, 7.0 campur dengan yang rapatnya di mana? 5 kan? 5 darab 0.01, so dapatlah 7.05 cm. Nombor 9. Nombor 9 dekat mana tu? Dekat mana? 0.2 ya. 0.2. 0.2. Okey, yang rapatnya dekat mana? Mana yang straight samanya dekat saya nampak yang rapatnya ialah dekat nombor 4. Darab 0.01, 0.24. Siapa saya dengar baru masuk tu? Oh, Aziz. Ini Azrul ni kan? Azrul. Mana Azrul? Azrul Azimi. Ilma ni dia dah pergi sekolah, dia dah masuk ke Seri Raut kan? Ilma ni. Ha. Betul? Ilma dah masuk. So lepas ni saya buanglah nama dia. Saya terus buanglah Ilma ni. Okay. Okay, so tadi 0.24 ya. Nombor 1 yang dekat bawah. Nombor 1 yang dekat bawah. Ada 2 ya. Ini berapa ni? Oh, yang ni saya tahu. Mungkin ada gambar yang tak dapat jawab ya. Ni bawah ni. Lain Ha. sikit.
Dia lain sikit ya. Okay, sebelum saya pergi kepada ni, saya lupa ni ajar ni. Ini sebenarnya dia apa? Dia terlebih dan terkurang ya. Dia terlebih dan dia terkurang. Kita apa? Um, Sebelum saya pergi tu saya tanya dulu nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9. Okey, faham? Okey. Okey. Faham. Okey yang lain semua okey ya? Okey. Senang je kan? Mula tengok bacaan atas tu skala utama, kemudian awak tengok baca skalan linear tu, awak tengok yang straight, itulah dia. Okey? Okey, nombor 1 ni saya lupa nak label ya. Saya lupa nak label. Okey, kita sebenarnya ada satu term, satu terma, satu maksud, satu benda maksud. Okey, yang dipanggil ralat sifar. Okey, kalau baca buku teks tu yang dekat bawah tu, buku 22 tu, okey. Ralat sifar ni dia dalam ralat sistematik ya. Okey, ralat ni sebenarnya saya tak masuk lagi. Ralat. Kalau ralat paralaks tu ialah disebabkan oleh mata kan, ralat paralaks tu. Ni muka surat 20 apa ni? 26 ya. Tapi biar dulu ni. Okay, yang penting kita tengok kalau bacaan pada angkut linear ni, kalau dia ada ralat sifar tu maksudnya macam mana. Okey, kalau dia kata ni ralat sistematik disebabkan oleh pengukuran menggunakan alat pengukur yang kurang tepat. Contohnya terdapat ralat sifar pada alat pengukur. Okey, ralat sifar tu macam mana? Okey, ralat sifar tu kalau untuk angkut linear ni kan, angkut linear ni sebelum kita ukur, maksudnya kita rapatkan dia punya ragum ni, sebelum kita ukur, kan macam ni kita ukur bola ni kan, ataupun kita ukur apa ni, silinder ke apa ke, ataupun tin ke, okay, masa kita rapat, sebelum kita ukur, masa kita rapat, sepatutnya kosong ni, okay, ya, sepatutnya sebelum kita ukur, pada skala utama ni kosong dan pada kosong pada skala linear, sepatutnya dia tepat, dia selari ni. Satu line je. So kalau begini, alat tu dia tiada ralat sifar lah. Tapi kalau tiba-tiba kan sebelum kita ukur kan, maksudnya dia punya ragum tu rapat lagi, tapi bila kita tengok skala utama dengan skala linear tak sama. Maksudnya itu dia ada ralat sifar lah. Dia ada ralat sifar. So kalau macam ni dia lebih 0.03. Okay, kita ukur macam ni kan. So sekarang ni kita kena tambah pula 0.03. Ya ke ni? Kita kena tolak lah, sorry. Kita kena tolak. Dia semua kena tolak sebenarnya. Okay. Kemudian kalau kita tiba-tiba kita rapatkan dia pun tak sama ni, tapi dia yang skala linear ni terlebih ke kiri. Yang ini skala linear dia terlebih ke kanan. So kena tolak 0.03. Kalau ini kita kena tolak negatif 0.06. Okay. Apa nak tentang ralat sifar ni? Saya ulang sekali lagi ya. Okay. Sekarang ni ralat ni, okay, kesalahan dalam bacaan ni. Okay. Kalau sebut ralat sifar ni, apa dia ralat sifar? Ralat sifar ni ialah alat pengukuran tu dia tak tepat. Okay, tak tepat. Contohlah macam alat penimbang kan. Alat penimbang, sebelum awak timbang awak tu, tengok daripada penimbang tu dah tulis 0.1 ke ataupun 1 kilo ke. Maksudnya sebelum timbang dah ada nilai. Patutnya sebelum timbang kan kosong-kosong kan. Tapi bila tengok belum timbang ni dah ada nilai. Maksudnya nilai tu kita panggil ralat sifar. Okay, sama lah macam angkut linear ni. Okay, sepatutnya sebelum kita ukur sama macam ni. Sebelum kita buka dia, kan, sebelum kita buka ragum tu, patutnya kosong-kosong sama. Tapi sebelum kita ukur tiba-tiba belum kita buka lagi dah ada pergerakan ni. Maksudnya sekarang ni dia ada ralat sifar lah.
Kalau dia kosong dia angkut linear ni ke kanan, ralat sifar dia positif 0.03. Maksudnya sekarang ni aku nak tolak lah nanti 0.03. Kalau dia punya angkut linear, dia punya skala linear ni ke kiri, okay, so macam ni kan, dia baca-baca yang rapatnya 0.06. Maksudnya dia punya ralat sifar dia negatif 0.06, nanti aku akan tolak lah negatif 0.06. Sepatutnya kalau ikutkan bila negatif-negatif kan tambah kan. Okay, boleh faham tak? Ni dia kalau bacaan dia. Okay, so kalau alat tu ada ralat sifar, awak nak tahu bacaan sebenar dia macam mana, so bacaan pandu angkut linear awak tu, okay, tolak dengan ralat sifar tadi. Dapatlah bacaan sebenar. Okay tak? Faham tak ni? Faham. Faham tak? Ralat sifar ni maksudnya alat tu tak tepat lah. Contohlah macam pembaris kan. Pembaris patutnya ukur pada kosong, tiba-tiba bila tengok pembaris awak tu, dia pendek. Ataupun di depan ni tak ada. Macam ni kan. Macam ni pembaris saya tunjuk ni. Pembaris ni. Macam pembaris ni tak? Pembaris ni daripada kosong lah. Okay, so kalau macam memang kosong lah ada. Ni kosong ni. Okay, tapi tiba-tiba bila awak tengok je tiba tak pembaris ni patah kan. Dia start satu. So dia ada ralat sifar lah. Tiba-tiba kalau tengok pembaris ni tiba dia start satu. Maksudnya dia tiba ada terpotong ke apa ni pembaris ni. So maksudnya pembaris tu dia ada ralat sifar lah. Okay, so kalau macam ni okey lah, tiada ralat sifar ya. Memang kena ukur daripada kosong lah. Okay, so saya harap awak faham lah tentang ralat sifar tu. Ralat disebabkan oleh alat lah. Disebabkan oleh alat. Kalau ralat paralaks tu disebabkan oleh mata kan. Mata kita baca tak betul sudut tu. Okay. Okay, so kita tengok pada soalan kita ni. Okay, sebenarnya soalan ni yang bawah ni sebenarnya bacaan ralat sifar ya. Bacaan ralat sifar. Okay, so sekarang ni kita boleh buat sama-sama benda ni. Awak boleh tulis terus, buat mutulan. Yang 1 hingga nombor 9 yang atas ni, so saya ingat dari belakang kan, mudah kan. Yang bawah ni sebenarnya untuk ralat sifar ya. So sekarang ni awak tulis dekat kertas awak tu. Okay. Maksudnya ini yang bawah ni untuk ralat sifar ya. Ini untuk ralat sifar. Ralat sifar. Maksudnya sekarang ni apa sifat pula? Sifar ya. Okay, maksudnya semua bacaan ni, maksudnya ragum semua tertutup lah sebenarnya. Tapi dia ada ralat sifar. Okay, maksudnya 1 hingga nombor 6 bawah ni, semua sekali untuk bacaan ralat sifar lah. Berapa ralat sifar dia ya. Okay, so kita mula start daripada yang pertama. Yang pertama, saya buat warna oren lah. Okay, yang pertama, berapa ralat sifar dia? Okay, bila ke kiri je, mesti, kita boleh buat tadi. Okay, bila ke kiri je, bila skala linear dia ke kiri je, kita punya ralat sifar kita negatif ya. Ralat sifar kita negatif. Bila ke kanannya, ralat sifar kita positif. Okay, so sekarang ni dia ke kiri. So ralat sifar kita mestilah negatif ya. So awal lagi awak dah tulis negatif dah. Negatif. Okay. So dekat mana ni? Tengok. Yang lurusnya, yang sama panjang, yang sama selarinya ialah pada nombor 4 kan. So ralat sifar kita ialah negatif 0.04 cm. Okay. Boleh ya? Nombor 2. Okay, nombor 2 tengok kosong yang bacaan kosong skala utama dengan kosong bacaan skala linear. Skala linear ni ke kanan. Bila ke kanan dia positif lah. Ralat sifar kita positif. Okay, so tak perlu tulis tambah tu. Okay, tengok pala yang lurusnya mana? Lurusnya dekat 6. Okay, so maksudnya ralat sifar kita ialah 0.06 cm. Okay, atau nak tulis positif, tulislah positif tambah ni. Okay, nombor 3. Nombor 3, kita punya skala linear kita ke kiri kan. So bila ke kiri je mesti negatif. Okay.
Mana yang lurusnya dekat nombor 6 ya. So 0.06 cm. Sentimeter. Okey. Nombor 4. Nombor 4. Okey, nombor 4 ni positif, negatif. Kelas. Nombor 4. Positif ke Positif, negatif? cikgu. Positif. Nombor positif kan? Ke kanan kan? Okey, Ya. ke kanan. Positif. Dekat mana yang samanya? 3. 3. Okey, bagus. 0.03 cm. Okey, so itu ralat sifar dia. Positif 0.03. Nombor 5. Nombor 5 positif, negatif. Nombor 5. Negatif. Negatif, okey. Negatif. Negatif. Dekat mana? Berapa nilai dia? Okey, ni keliru sikit tak? Tapi saya nampak dekat nombor berapa ni? 7, betul 7? Ke nombor 6? 7. 6. Saya nampak 7 kan? 7. Saya nampak 7 ni. 5, 6, 7. 7 ni saya nampak. Tak tahulah. 7 saya nampak. 7. So 0.07 cm. Okay. Last kali. Last kali ke kanan. Ke kanan mestilah positif. Okay. Mana yang rapat dia? Mana yang rapat dia ni? Saya nampak yang rapatnya dekat 10 kan? 10. 10 tu, 10. So bila 10. 10 je, Ya, cikgu. 0.01 darab 10, so 0 point kan? 10 darab dengan 0.01 akan dapat 0.1 kan? So positif 0.1 cm ya. Okay. Ni cakap ni. Saya harap faham lah. Okay. So yang baca yang bawah ni saya lupa bacaan untuk ralat sifar ya. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So boleh kita terus kepada alat pengukuran seterusnya ya. Kita ada lagi setengah jam ni. Saya harap kita boleh baca, kita boleh selesaikan tolok skru micrometer ni ya. Sebab dua alat ni penting ni. Saya ingat saya kan, saya belajar masa zaman saya sekolah dulu, benda ni saya jumpa dalam subjek fizik ya. Fizik. Baru saya jumpa. Awak pun dah jumpa benda ni. Okey lah. Awal. Okey. Okey. Kita start daripada tolok skru micrometer ya. Tolok skru micrometer ni, kalau tengok dia macam apa ya. Macam ragum. Dia ada ragum, ada rahang juga. Okay. Dia ada pengunci, dia ada skala vernier, ada skala utama ya. Kita sebut skala vernier jugalah yang kecil ni. Tapi benda ni kita pusing. Banding dengan angkut vernier ni, kita tolak kan, tolak kiri kanan kan. Tapi kalau skru micrometer ni kita pusing dia. Nak bagi rapat ataupun nak bagi buka rahang ni, kita pusing dia dekat skala vernier ni. Ni nampak ni ada tempat pusing ya. Okay. Watch ya, tolok skru micrometer digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter objek kecil, kertas, rambut dan lain-lain. Rambut kita boleh ukur. Bahagian terkecil bacaan tolok skru micrometer ialah 0.001 cm ya. Maksudnya sekarang ni tolok skru micrometer ni lebih peka lagi ya berbanding dengan angkut vernier. Dia angkut vernier 0.01. Kalau skru micrometer ni 0.001 ya. Lagi kecil boleh baca. Sebab tu kita boleh baca rambut. Kita boleh ukur ketebalan rambut ya. Okay, tapi kalau setakat angkut vernier ni tak boleh lah nak ukur rambut ataupun nak ukur ketebalan kertas ya. Tapi kalau tolok skru micrometer ni boleh ukur sehingga rambut lah. Tapi rambut pun payah nak ukur sebenarnya sebab dia terlalu kecil. Okay. Dia lebih jitu lah daripada angkut vernier sebab dia punya kepekaan dia lebih kecil 0.01. Okay, saya buka video sikit. Kita buka YouTube lah. Kita buka YouTube. Saya ada save dah video. Tengok dulu. Sebab benda sebab kita belajar online ni, saya akan tunjuk lah video lah. Supaya nampak benda tu.
Kalau pemarih tu boleh lah awak pegang pemarih awak, saya pegang pemarih saya. Tapi kalau tolak 10 meter, mikrometer ni macam mana ni? Nak pegang macam mana? Ya, saya buka YouTube ni. Ya. Baik. Okey, kalau bahasa Inggeris dia dipanggil micrometer screw gauge. Screw gauge. Gauge. Iklan. Sekejap ya, saya ulang balik video ni. Okey, tengok ya. Okey ya. So mungkin awak ada yang tak faham tentang bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni, okey, itu tak penting. Yang penting sekarang ni awak nampak dia tengok macam mana nak guna alat pengukuran ni. So nampak ya. So dia beritahu tolok skru micrometer ni kita boleh ukur benda-benda yang nipis lah. Okey. Macam ni dia kata kaca nipis. Ini wire yang nipis. Kemudian ini apa? Spera yang kecil lah. Macam guli ke kan. Okay, ataupun bearing, tahu bearing yang kat motor ke, bearing dekat basikal ke, okay, bola besi tu kan.
Kemudian diberitahulah. Dia diberitahu serta tentang dia punya bahagian-bahagian dia. Rahang ni, ada A1, A2, maksudnya dekat sini lah kita, benda yang kita nak ukur, kita letak sini lah. Kita pusingkan dia, pusingkan sini. Kita macam angkut linear, ada dua skala, ni skala utama dengan skala linear lah, yang dekat sini. Kita pusingkan dia, maksudnya bila kita nak ukur sesuatu, kita kena rapatkan lah dia punya rahang ragum dia ni. Ni macam ni kan, dia nak ukur bola silinder pula. Bola sfera ni, saya tak pastilah ni benda apa, guli ke apa. So dipusingkan ni, dia akan rapat lah ragum ni. Tadi dia kata ada safety belakang ni. Tengok apa nama dia, saya lupa nama dia apa belakang ni. Tak beritahu je. Dia tak beritahu belakang ni. Ini belakang ni dia ada safety ni. Bila rapat kan. Maksudnya kalau terlalu rapat, dia akan bunyi lah benda dekat belakang ni. Saya perlu lupa nama. Revert ke apa nama dia, saya lupa dah. Tidak salah. Yang penting sekarang ni awak faham. Benda ni nama dia tolak skru micrometer. Dia boleh membaca sehingga 0.001 cm. Macam mana dia nak baca dia? Kita pusingkan ni. Rahang ni akan bergerak. Sampailah kalau kita nak ukur ketebalan cermin dengan cermin kaca, kita rapatkanlah dia. Kita boleh tahu apa. Ni dia bagi contoh bacaan seluruh mikrometer ya. Berbeza dengan angkut vernier, kita ambil 3.1 macam ni kan, 3.1, 3.2, 3.3, tapi sekarang ni dia 0.5 terus. Maksudnya sekarang ni kosong. 0.5. Saya besarkan. Ni kosong, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. So sekarang ni kita nampak benda tu sekarang ni dekat sini dia selepas 3.5, macam angkut vernier juga, kita baca selepas dia. Maksudnya sekarang ni di sini, jangan ambil yang dekat sini, jangan ambil 4 pula. Kita ambil yang sebelum dia lah, 3.5. So 3.5 campur dengan berapa? Tengok garisan yang selari dengan skala utama ni, iaitu garisan ataupun senggatan dekat 35, 36, 37, 38 kan. So dekat 38. So 38 darab dengan 0.01. So skala vernier ni pun samalah 0.01. So 38 darab 0.01 dapat 0.38. Campur dengan tadi, nilai 3.5 tadi dapatlah 3.88 milimeter ya. Milimeter. Kalau angkut vernier tu kita baca dalam sentimeter. Ni salah tarik lah ya. Betul lah, 0.01 cm ataupun 0.01 milimeter. So sekarang ni kalau nak ingat tentang kepekaan ataupun bacaan terkecil tolak skru micrometer dengan angkut vernier ni, kalau angkut vernier 0.01 cm. Kalau angkut vernier. Tapi kalau tolak skru micrometer 0.01 milimeter. Maksudnya awak tak perlu ingat yang 0.01 ni, awak ingat yang ni je. Nilai dia sama tapi dia punya unit dia lain. Maksudnya sekarang ni kalau tolak skru micrometer lebih kecil lah dia boleh baca. Kalau angkut vernier 0.01 milimeter. Kalau angkut vernier tadi, vernier kita baca kita buat sebelum ni 0.01 cm, tapi kalau tolak skru micrometer 0.01 milimeter ya. So tadi saya ulang sekali macam mana baca. Setiap senggatan untuk skala utama ni ialah 0.5 ya. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. So sekarang ni bacaan dia dekat sini ya. Terutama kat sini, awak tengok dia selepas 3.5, awak ambil 3.5. Kemudian awak tengok pula dekat skala vernier ni, dia selari dengan skala utama yang lurus ni, selari dengan nombor 38 kan, 35, 36, 37, 38 kan. So 38 darab 0.01 dapatlah
0.38. So campur dengan tadi tu 3.5 campur dengan 0.38 dapatlah 3.88 milimeter. Okey? Boleh? Okey tak? Nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Yang lain okey faham Okey. Harap dapatlah walaupun kita belajar secara online ni sebab tak boleh pegang kan. Takut tak boleh bayang je sebenarnya sebab tu saya tunjuk video tadi. Okey. Kalau angkut linear awak baca atas, baca bawah kan. Kalau tolok 10 mikrometer ni awak baca kiri kanan lah. Dulu baca dekat kiri dulu skala utama. Kemudian baca pula dekat sebelah kanan ni skala linear ni. Okey, kalau selari dengan dia ambil dia jarak dengan 0.01 dapat 0.38. Okey. So, campur dengan skala utama tadi 3.5 campur dengan 0.38 dapatlah 3.88. Okey. Saya tak sempat nak cari untuk cari latihan awak ni. Saya ingat saya buat macam hari tu jugalah. Saya photo state, awak ambil dekat pondok guide lah. Sebabnya dalam buku teks awak ni pun tak ada latihan untuk mengukur ni. Okey, tak apalah. Kita guna ada ya. Ada dekat muka surat berapa ni? Muka surat, sekarang ni buka buku teks, muka surat 28. Okay. Bateri saya dekat habis lah. Okay, sekarang ni buka buku teks, muka surat 28, praktik formatif 1.4. Nombor 1 ya, kejap saya nak pasang charger je. Okey, semua dah buka buku teks? Dah ya, okey. Kita tak soalan 1A ya. Okey, sekarang ni dia suruh baca 1A ya. Okey, so mula-mula sekali ini tolok 10 mikrometer kan. Baca dulu dekat skala utama. Berapa ni? 5, ni 5.5. Ini berapa ni? Skala utama ni berapa bacaan dia? Skala utama? Saya beritahu dah kan, skala utama ni dia 0.5 je. So ni 5.5, 6 ya. 6.0. So sekarang ni 6. Baik, ya, saya buka. Saya buka PDF. Ambil sikit buku tu ya. Ya.
La ilaha illallah. Like lah. Oh, jadi kecil balik kan. Apalah. Kau masing-masing ada butet kan. Okay, so pada skala utama ialah 6 6.0 ya. Okay. Pada skala Vinier dekat mana tu? Nombor berapa tu? 20. 20 berapa tu kelas? Ini 25, 26, 27, 28. ini 25, 28 kan? Okey, 28. So, 28 darab dengan 0.01 tambah dengan 28 darab dengan 0.01 6. Lambat reaksi. Kosong campur dengan 0.28 ya. So campur 6.0 campur dengan 0.28 dapatlah 6.28 milimeter ya. Boleh? Boleh. Dapat ya? Okey, so sekarang ni cuba awak jawab soalan B ni. Apa soalan B tu? Dia bagi dalam masa 2 minit. 2 minit dari sekarang. Berapa tu soalan B? Dah dapat, jangan jawab lagi ya. Cikgu dah dapat. Dapat dah. Okey, dapat tak perlu. Kita tunggu yang orang lain sekejap. 10 minit lagi. Okey. Dapat semua? Dapat tak dapat? Dapat Dapat. 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 Okey. Okey, kita bincang ya. Okey, dekat skala utama ni berapa? Berapa skala utama ni? Skala utama ni kat berapa ni? Kita ambil berapa ni?
4. 4.5 ya. Jangan ambil 4 je. Saya beritahu dah, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. So tak boleh ambil 4 lah sebab ni kat bawah ni kita nampak lagi dia punya seratan ni. So bila kita nampak lagi dia, maksud kita ambil yang paling hampir lah, iaitu 4.5 ya. So dekat skala utama 4.5 ya. Kat skala utama mana saya punya? Mana dia punya ni? Skala utama soalan A tadi. Soalan B. Okay, so 4.5 campur dengan dekat skala Vinier berapa tu? 5 yang straightnya ialah berapa tu? 6. 6 kan? cikgu. Okey, 6 bagus. So 6 darab dengan 0.0. So 6 darab dengan 0.01 ya. Okay, so 6 darab dengan 0. Tak ilah apa ni? Pening. Lah, keluar terus. Macam-macam lah kot saya ni. Dia berat kot. Kau balik. Atas lah. Yalah ya. Mula soalan B tadi. Okay, nak pula dah. Kita baca dekat skala utama ialah 4.5 campur dengan 6 darab dengan 0.01. So dapatlah 4.5 tambah dengan 0.06 dapatlah 4.56 milimeter ya. Okay, so itu jawapan B ya. Okay, so ada lebih kurang 4 minit lagi. Okay, sebelum kita habiskan. Lepas ni saya bagi tugasan. Cumanya kan, untuk kali ni saya bagi tugasan kat Guard tu, saya dah letak baru saya mesej ya. Saya takut yang datang awal kesian pula. Terutamanya yang parent ke, mak ayah ke, ataupun kakak abang ke datang. Tak ada. Saya dah letak, saya bawa mesej ke dalam grup ya. Maksudnya saya letak. Okay, saya bagi latihan nanti. Kalau saya beritahu masa kan, saya tak sempat kan, kesian pula. Okay. Okay, sebelum kita habiskan kelas, so hari ni maksudnya kita bincang memang tolak 10 mikrometer je. Tolak 10 mikrometer hari ni. Sebelum saya buat kesimpulan hari ni. Sebelum saya buat kesimpulan. So macam angkut linear, tolak 10 mikrometer pun dia ada ralat sifar ya. Dia ada ralat sifar. Ni dia tunjuk yang tadi Rajah pun 116 ni mata awak lah. Cara mata mestilah berserenjang lah ataupun straight ni pada bacaan ya. Kita tahu lah kan. Ni ralat sifar ya. Sama dengan angkut linear. Kalau tengok kalau tolak 10 mikrometer tu kalau betul-betul dia rapat kat kosong ni, nilai sini pun kosong, dekat sini pun kosong, so ini tak ada ralat sifar lah. Muka surat berapa ni? Muka surat yang 23 ya. Tapi kalau bila kita rapatkan rahang tu ataupun ragum tu, bila kita rapatkan dia, kosong ni dia dah terlebih ke kiri ya. Kalau tengok ni, dia bila kita rapatkan dia tak sama dengan kosong. Dia sama dengan apa ni? 1 kan. So dia ialah ralat positif. Maksudnya sekarang ni bila awak tengok tadi, awak tengok angkut linear, kalau ke kiri ralat negatif, kalau ke kanan ralat positif. Sekarang ni awak tengok kalau tolak 10 mikrometer ni atas bawah ya. Yang maksudnya angkut yang skala linear ni, kalau kosong tu dekat bawah, maksudnya ke bawah, dia ralat positif ya. Ralat positif. Tapi kalau pada skala linear tu, kosong tu dekat atas, ralat awak ialah ralat negatif. Kalau macam ni kan, dia kurang, dia bagi pula ke negatif dua tempat kan. 1, 2 kan.
So negatif 0.02. Tadi kita bincang ralat sifar untuk angkut linear. Kalau ke kiri ralat sifar negatif, kalau ke kanan ralat sifar positif. Okay? Tapi kalau tolak 10 mikrometer ni, kalau kosong ni ke bawah, okay, ralat positif. Kalau kosong ni ke atas, okay, ralat dia ralat negatif. Ya? Okay, sama dia bacaan dia. Bacaan sebenar ialah bacaan tolak 10 mikrometer tolak dengan ralat sifar. Ya? Boleh faham ni? Okay. Boleh ya? Saya kata saya risau. Kalau tak respon, saya tak pasti sama ada internet saya lambat ke ataupun awak tak dengar ke, saya risau tu. So, kena respon jugalah ya. Okey. Itu tak apalah. Saya harap kita kelas muka cepat lah ya. Mudah kita bincang balik benda ni. Okey, so kita ulang sekali lagi. Tolak 10 mikrometer. Okey, tolak 10 mikrometer ni bentuk dia macam ni. Ada raham, ada ragum ni. Okey, ada skala utama, ada skala linear. Okey, tapi dia boleh baca sehingga 0.01 milimeter. Okey, boleh ukur apa? Contohnya macam kertas, benda-benda yang nipis lah ya, benda-benda yang nipis. Okey, tapi kalau angkut linear, nipis juga tapi tebal sikit lah. Kalau macam ketebalan kertas ni kita tak boleh lah ukur guna angkut linear. Kita kena guna tolak 10 mikrometer. Okey. Kemudian bacaan ni dia membaca macam mana? Okey, pada sekolah utama dulu, dia 0.5 ya. Okey, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 dan seterusnya lah. Okey, kemudian baru tengok pada skala linear ni, awak darab dengan 0.01 sama macam dengan kod linear tu, tapi dia ialah dalam unit milimeter. Okey, kemudian kita bincang kerja tadi, ralat sifar ni, okey, kalau ke bawah, kosong ke bawah, ralat sifar positif. Kalau kosong ni ke atas, ralat sifar dia negatif. Okay. So nanti saya beritahu, saya dah letak baru saya beritahu dalam grup. Itu tugasannya. Cumanya yang apa latihan saya bagi minggu lepas tu awak tampal dalam buku latihannya lah boleh? Boleh. 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 Ke ada yang tak ambil lagi ni? Okay. Siapa yang je terus buat je betulan dalam guna pen merah ya. Okay, kalau betul maksudnya sekarang ni awak terus write je. Terus write, awak tanda sendiri je. Nanti saya cuma chop atau sign je nanti bila saya jumpa awak nanti ya. Okay. So latihan yang saya bagi kertas minggu lepas tu awak cuma tampal ya. Tampal dalam buku latihan tu. Guna gam lah. Guna gam tu guna selotip ikut lah. Okay. Tapi lipat sikit lah ya. So, awak pun tahu macam mana kan. Okay. Jadi so itu saja untuk hari ini. Okay, sebelum kita habiskan kelas ni, saya nak tengok dulu kehadiran takut yang tertinggal, takut ada yang masuk saya tak sedar. Okay, maksudnya hari ini ada 10 orang sahaja ya. Abdul Hai, Aznil, Irfan, Daniel Amir, kemudian Balki, Fazlina Bakis, kemudian Lutfi, Fakri Azim, Hazrul Azimi, Iqmal, Muhammad Iqmal, Adani, Yasmin ya. Saya takut saya tak tanda je, tapi memang orang yang biasa lah kan. Orang yang biasa je. Yang lain tu memang saya tak jumpa lagi lah. Nabil, Marialan Kamalia ni. Okay. So hari ni kira okey lah. Ramai lah 10 orang ya. Okay, so itu saja. Nak tanya apa-apa ke? Tak ada, cikgu. Tak ada. Tak ada ya. So faham. Yang ini harap orang dapat lah hari ni ya. Okey, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa hari esok ya. Waalaikumsalam.
Tarik sis.